Maka sesiapa yang beriktikad solat fardu itu adalah sunat. Dia iktikad sembahyang zuhur itu sunat. Sekalipun dia sembahyang zuhur tu 4 rakaat, rukuk, sujud, iktidal, syarat lain semua cukup. Tapi dia iktikad itu sunat, sembahyang tidak sah. Sebab bila dia iktikad benda tu sunat, benda yang sunat tak boleh nak cover martabat yang lebih tinggi iaitu wajib. Boleh? Tu. Tapi kalau benda yang wajib, dia boleh cover benda yang sunat. Contohnya apa? Kita ijtihad, kita sebut ni dah masuk waktu ni. Kita pun semayang, zuhur. Lepas semayang, yakin semayang kita tu di luar waktu. Maka 4 rakaat yang kita niat fardu itu, dia cover semayang sunat. Maknanya kita dapat pahala 4 rakaat solat sunat mutlak. Bila niat fardu, dia cover yang bawah. Bila kamu niat yang bawah, dia tak boleh cover yang tinggi. Jadi sekali kamu iktikad benda tu sunat, sekali pun kamu buat, kamu menghadap kiblat, tutup aurat, semayang tak sah. Mudah je syarat ni pun. Maka sesiapa yang beriktikad solat fardu itu adalah sunat atau hatinya kosong dari kedua-dua iktikad. Kita tanya, zuhur sunat ke tak? Tak tahulah. Jadi dia tak iktikad itu sunat, tak iktikad ianya wajib. Juga tidak sah. Au khala qalbuhu an aqidatain au tashakkaka fil fardiyah, dia syak. Syak pada kefarduan solat fardu, solat zuhur tu. Tak yakin zuhur tu fardu, zuhur tu satu kefarduan, kewajipan. Maka ketika itu lam tasihha salatuh, tidak sah juga solatnya. Selesai. Jadi ini berkait dengan pegangan hati, iktikad dalam hati. Yang ke-10, al-ashiru alla ya'taqida ruknan min arkaniha sunnatan. Faman i'taqadaha furudan aw khala qalbuhu anil aqidatain aw tashakkaka fil fardiyyati aw i'taqada sunnatan min sunanis salati fardan sahhat salatu. Okey, dia tidak, yang ke-10, dia tidak beriktikad mana-mana rukun dari rukun-rukun solat itu adalah sunat. Secara ta'yin. Dia tidak iktikad rukuk itu sunat. Dia tidak iktikad sujud itu sunat. Dengan mana kalau dia iktikad sujud dalam rakaat pertama sunat. Dia iktikad sujud dalam rakaat pertama tu, dua-dua sujud tu sunat. Okey, sembahyang dia pun sembahyang. Dalam sembahyang tu dia buat sujud tu, sembahyang dia tidak sah. Alasan dia macam tadilah. Alasan dia macam tadi. Jadi dia tak boleh nak iktikad, dia tak boleh iktikad salah satu rukun daripada 19 rukun. Yang macam disebut dalam kitab ni 19 ataupun 17 rukun. Dia tak boleh iktikad salah satu rukun itu secara ta'yin, ditentukan rukuk ni sunat. Sujud ni sunat. Tak. Kalau dia iktikad begitu secara ta'yin, secara khusus semayangnya tidak sah. Okey, berbeza kalau faman taqadaha furudan. Kalau diiktikad, baca, sesiapa yang beriktikad rukun-rukun itu adalah fardu. Kalau diiktikad rukun-rukun itu semua fardu, itu yang sepatutnya lah. Atau kosong hati dari kedua-dua iktikad, sunat atau fardu. Kita tanya dia, dalam sembahyang ni ada benda fardu, ada benda sunat. Tak, cuma jelaskan kepada saya apakah benda sunat, apakah benda fardu. Dia tak tahu. Bila dia tidak tahu, maka dia iktikad apa? Dia tidak iktikad salah satu daripada perbuatan tu sunat atau fardu sebab dia tak tahu. Betul tak? Tapi dia buat ketika sembahyang tu, dia rukuk, dia sujud, dia baca zikir apa bagai semua tu. Okey. Au tashakkaka fil fardiyah, ataupun dia tasyakkak, syak. Rukuk ni sunat ke fardu? Sunat ke fardu? Tak. Dia syak. Dia tak kata sunat, dia syak. Okey. Tak apa, saya habiskan dulu sikit. Aw ya'taqada sunnatan min sunanis salati fardan. Ataupun dia i'tiqad salah satu, itu terjemah elok. Dia beriktikad salah satu daripada sunat sembahyang itu sebagai fardu. Contoh dia iktikad apa? Iktikad baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebagai fardu, sebagai rukun. Ataupun dia iktikad qunut itu sebagai fardu. Ataupun dia iktikad zikir, intiqalat, takbir, Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, tasmi' apa semua tu dia iktikad sebagai fardu.
maka sahhat salatuh, sah salatnya. Kesimpulan dia mudah je bab ni. Satu part saja tak sah. Bila dia i'tiqad satu rukun secara khusus sebagai sunat. Contoh Zaid i'tiqad sujud rakaat pertama sunat. Sekalipun dia buat tidak sah. Kalau dia i'tiqad dalam zuhur, dalam sujud ni empat rakaat tu ada yang sunat. Cuma aku tak tahulah yang rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, ketiga ke, keempat ke, aku tak tahu. Yang penting ada salah satu rakaat ni sujud padanya hanya sunat, tak wajib. Ketika itu sah lagi sembahyang. Yang penting dia kena buat lah. Sujud tu kalau tinggal memang tak sah lah. Boleh? Jadi yang ke-10 ni mudah je nak ingat. Satu poin sahaja menyebabkan dia batal sembahyang kalau dia i'tiqad secara ta'yin, secara khusus satu fardu sebagai sunat. Contoh dia i'tiqad apa? Rukuk itu sunat. Ketika itu kalau dia buat sekalipun sembahyang dia tidak sah. Gambaran-gambaran lain semua sah. Dia i'tiqad rukun-rukun itu sebagai fardu. Itu yang matlub, yang dituntut. Itu sah sembahyang dia. Ataupun dia tidak i'tiqad apa-apa. Dalam sembahyang ni ada benda fardu, ada benda sunat tapi dia tak tahu. Bila dia tidak tahu, dia tak i'tiqad lah mana sunat, mana fardu. Yang tu pun sah. Ataupun dia syak, rukuk ni sunat ke wajib? Nak main pening lalat lagu tu. Ngaji tak nak. Tak. Sembahyang dia sah. Ataupun i'tiqad sunnatan min sunanis salah fardhan. Yani sewajarnya tidak berlaku lah. Sebab dia menunjukkan kejahilan. Tapi disebabkan level dia naik tinggi, maka sah. Benda sunat, tapi dia i'tiqad benda tu fardu. Maka dia tak akan tinggal lah. Yang tu sah juga. Zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu sunat. Tak, dia i'tiqad wajib. Maka sah, tak ada masalah. Sebab tu disebut sahhat salatuh. Allah. Nah, Ustaz Amirul baca Ustaz Amirul. Al-Hadi Asyar. Okay. Ya Allah. Ya, maaf. Baru datang. Ustaz Amirul gimana tadi? Ada apa program lain Ustaz? Jangan pergi berhimpun sudahlah. Baca. Gua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadi Asyara ijtinabu mubtilati as-salati al-atiyati fi jam'i salati. Ke-11, menjauhkan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat sepanjang solatnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Cenderung kepada mana-mana kelab, minta maaf saya sebut ataupun mana-mana, minta maaf, parti, itu bagi saya tak ada masalah lah. Semua jangan sampai kita menjadi terlalu ta'assub, satu. Yang kedua, jangan sampai kita membelakangkan kewajipan yang sepatutnya kita dahulukan. Maksud saya sebut, ada anak muda yang bersemangat dalam bab siasah politik ni. Tapi kadang-kadang fardu ain pun tak lepas. Nyanyi ke dia, kesian ke dia? Tak, kadang-kadang berpersatuan di universiti ke di Azhar pun gitu juga sebahagian. Tak semualah, tak semua saya sebut, tak semua. Kan salah faham. Tak semua. Ada orang dia masuk dalam persatuan, dia akademik okey, Quran okey, semua benda okey, jadi budak pikap. Tak, tapi ada juga sebahagian bila dia masuk bahagian tu, benda lain tertinggal. Benda yang sepatutnya dia ambil kat universiti. Kalau kat Azhar, sepatutnya dia duduk depan tok guru, depan masyayikh. Itu yang kamu bayar tambang mahal-mahal tu. Bukan semata-mata nak pergi persatuan kat Malaysia boleh berpersatuan. Tak, tapi kalau pergi ke tempat jauh-jauh, tiba-tiba tujuan asal kita, permata-permata ulama-ulama Azhar yang hebat-hebat tu, kita tidak ambil kesempatan, tidak schedule ilmu daripada mereka, rugi sangatlah. Rugi sangat. Jadi, itu. Yang kedua. Pertama, jangan ta'assub. Yang kedua apa? Jangan membelakangkan tugas asal kita sebagai pelajar. Saya sebagai seorang suami, takkan saya nak berpolitik sampai saya nak bergaduh dengan bini. Satu bini parti lain, saya parti lain. Anak parti lain. Atau yang ketiga dah kalau kita nak sebut, jangan sampai bergaduh sakan lah. Buat chill-chill je. Betul orang muda kata gitu, chill-chill, buat relax, buat tenang je. Tak. Pemimpin ni dia bergaduh. Time perlu bergaduh lah. Time dia bersatu. Betul tak? Perasan tak benda tu? Cuba kita buka minda sikit. Tengok realiti. Ahli politik. Waktu mereka bergaduh. Tak, time dia bersatu. Masya Allah, tabarakallah, peluk, minum air, program tu, program ni. Dia maki orang lain.
Dia kritik orang lain pula. Nanti bergaduh balik. Gitulah ahli politik. Mereka dah berbaik, kita masih bergaduh. Rugilah. Jadi untuk cenderung, untuk mengundi apa yang kita suka dan mengundi itu satu kewajipan lah. Kewajipan sini maknanya kewajipan sebagai seorang warga negara. Kita pilih satu pemimpin yang kita rasa layak untuk memimpin. Lepas tu kita chill sudah. Alah, tak perlulah sampai terlalu ta'asub, sampai kita nak maki orang tu, ejek orang ni, sampai peringkat mengkafirkan, tak nak sembahyang belakang orang tu peringkat yang melampau-lampau lah. Tu. Kita tak nak sampai ke peringkat lagu tu anak-anak muda kita hari ni. Dulu berlaku dah. Jadi kita tak nak anak muda yang baru ni begitu. Siapkan diri kita dengan ilmu, dengan amalan, ataupun cari duit, cari pengalaman. Isu semasa bukan tak boleh tahu, malah ianya penting. Tapi janganlah buat macam kita pula MB. Kita pula dah beria dekat Facebook. Setiap hari kat media sosial. Kita bukan MB. Ada pun bukan. Kita tulis kat Facebook pun tak ada orang dengar. Kalau orang baca pun, menteri tak baca. Kalau dia orang baca pun, dia orang tak terima. Jadi jarang-jarang rasa nak panas barang. Panas apa, nak lepas benda yang sepatut lepas, kita tulis lah. Sepatah dua. Tapi jangan sampai melampau-lampau. Jangan sampai kita punya tugasan asal. Benda ni saya sok mau tegur lah pada kawan-kawan saya. Sebab kadang kesian. Kesian. Dia tu cerdik. Lepas tu sibuk dengan benda lagu ni. Sibuk tu bukan sibuk biasa, sibuk sangat-sangat. Semua isu politik dia nak kaji. Isu semasa dia nak tengok. Dia nak sentuh. Hari sekali kita ajak mengaji, tak ada masa lah. Sibuk lah. Sedangkan ini yang lebih penting untuk kehidupan dia. Dia nak ajar anak-anak dia, nak bimbing isteri dia. Dan inilah majlis ilmu yang dikatakan dipenuhi oleh rahmah. Yang dikatakan dalam hadis apa dia? Al-hitan fil bahr. Binatang-binatang di laut, tumbuh-tumbuhan memohon ampun bagi pihak guru dan juga pelajar. Itu. Jadi tidak ada masalah untuk cenderung, untuk menginggu. Kalau nak masuk terus pun tak ada masalah dalam politik. Tapi berpada-pada. Jangan sampai memutuskan silaturahim. Jangan sampai kita keluar ayat-ayat yang tidak elok pada pihak mukhalif. Saya dulu semangat juga. Jadi bergegar jugalah. Cuma bila dah berlalu satu tempoh kita tengok. Macam, yalah, bagi saya lah, kurang faedah. Zaman itu kurang faedah bagi diri saya. Jadi saya sekarang ni sibuk dengan benda-benda lagu ni lah. Walaupun taklah macam ulama' dulu. 24 jam depan kitab. Tapi lebih waktunya pada benda-benda lagu ni. Buka kitab, mengajar orang. Dan kita raikan semua orang untuk belajar dengan kita. Tak kisahlah puak mana pun, kumpulan mana pun. Boleh? Dan mengundi, insya-Allah kita mengundi lah. Siapa dia? Allah Allah. Tu hak masing-masing. Kita tak sangka orang ni baik. Kita undi orang ni. Dah orang lain takkan sangka macam kita. Dia ada pengalaman hidup dia sendiri. Jadi mungkin pandangan dia lain. Dia sokong orang lain. Bukan dia sokong orang tu sebab orang tu zalim pada pandangan kita. Tak. Kalau orang tu menzalimi dia pun tak sokong orang tu. Tapi pengalaman hidup kita masing-masing ya ikhwan. Saya pengalaman hidup saya sendiri. Orang ni pengalaman hidup sendiri. Lepas tu akal kita lain. Ilmu kita lain. Peringkat universiti berfikir cara lain. Orang kampung berfikir cara lain. Kita mungkin nampak orang ni jahat, orang ni. Orang kampung tak nampak. Jadi dia undi atas dasar apa? Orang ni buat baik kat dia. Pok cik ni pernah mari bantu aku bagi beras. Aku undilah kawan ni. Tak boleh kita sebut, ni menyokong kezaliman. Nanti dulu. Tengok akal dia setara mana, akal kita setara mana. Jadi benda-benda lagu ni jangan sebab itu kita berpecah, tak nak. Orang atas tu nak bergaduh ikut dia lah. Kita teruskan bersatu padu. Cuba cari ruang-ruang untuk kita bersatu padu. Sama ada dalam parti sendiri ataupun dalam mazhab. Salafiyah ke, Wahabiyah ke, Asyairah ke. Cuba bersatu. Benda yang kita boleh bersatu, kita bersatu. Benda kita nak bincang secara ilmiah, ahlan wa sahlan. Tidak ada masalah. Itu selingan. Perselingan ni jadi segar balik dah. Okay. Jadi yang ke-11 sebab nak habis dah pun. Kena menjauhi perkara yang membatalkan salat lah. Boleh? Falau lam ya'lam bitilkal mubtilat illa ba'da faraghih. Ni masalah yang sok orang tanya. Selepas sembahyang baru tahu. Tak. Dia itu melakukan perkara yang membatalkan salat. Wajib diulang. Contoh tengah sembahyang tu dia bercakap. Member telefon dia berjawab. Bukan agama. Ada mana? Okey. Lepas ni kita sambung. Tengah sembahyang. Dia tengah sembahyang tapi dia tak tahu perkara tu membatalkan salat. Habis sembahyang orang tegur. Dia kata sembahyang tu tak sah tu kalau buat lagu tu.
kena ulang balik sembahyang tersebut. Boleh? Tu Yang terakhir asani asyar ma'rifatu kaifiyatiha bi an ya'rifa a'malaha wa tartibha kama ya'ti. Kena tahu kaifiyat sembahyang lah nak sembahyang. Tak tahu apa-apa tentang sembahyang. Apakah ucapan, rukun-rukun qauli, rukun-rukun fi'li, syarat sah rukuk apa semua tak tahu langsung. Tertib nak rukuk dulu ke, sujud dulu ke, tak tahu. Tiba-tiba pergi sembahyang, tak sah lah. Boleh? Jadi yang terakhir ma'rifatu kaifiyataha, mengetahui kaifiat sembahyang. Sekira-kira mengetahui perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan dan juga tertib susunan untuk amalan-amalan dalam solat tersebut. Kalau tidak tahu maka tidak sah. Kemudian insya-Allah bermula hari esok kita akan masuk perbahasan wa amma arkanus salah fa 19. Rukun solat ada 19. Menarik. Dia bawa 19. Kemudian dia tutup kitab kita dengan perkara-perkara yang membatalkan salat. Kemudian habislah kitab. Boleh? Sampai page berapa Ustaz? Untuk Sampai muka surat 41 je. 41. Masuk muka surat 42 tu dia dah makna bacaan ketika berwuduk dan bersolat tu. Itu dah benda yang tidak berkaitan dengan kitab dah. Kalau belakang tu pun sebenarnya kalau nak kata termasuk bawah kitab pun kita baca je. Tak syarah pun tu. Tu. Jadi tak payah baca lah. Boleh, jadi sekarang ni kita dah buka surat berapa? 22. 23. Esok kita baca daripada 23 sampai 40. InsyaAllah sempat. InsyaAllah sempat. Okay, ada sebarang soalan tak? Okey, jadi tuan-tuan perempuan, pelajar-pelajar para Cuma yang saya sebut tadi tu itu pandangan peribadi. Orang lain ada pandangan dia. Itu orang lain ada pandangan dia. Sekadar saya hidup taklah lama sangat. Dalam tempoh yang saya hidup ni lah. Itulah pengalaman saya. Jadi saya kongsi je lah. Ada orang dia berpandangan lain, tak ada masalah. Wallahu'alam. Okay. Teruskan Ustaz Amirul. Sila. Okey, so alhamdulillah selesai sudah slot kita pada petang ini, dan tuan-tuan puan sekalian, kita akan mengadakan slot hari yang terakhir iaitu hari Ahad esok daripada pukul 9.30 pagi macam tadi sehingga ke 12.30 tengah hari insya-Allah. Dan saya selaku pihak masjid dan pihak AJK, saya nak memohon ampun sangat-sangat sebab tadi ada gangguan teknikal yang menyebabkan live terputus selama beberapa minit, 10 minit lebih kurang. Saya minta maaf sangat sebab ada masalah teknikal dan ini saya baru start balik lah. Okey, so jadi insya-Allah kalau ada apa soalan boleh ajukan, saya akan membacakannya. Ya, sila. Tuan-tuan ataupun para pelajar yang berada di Google Meet ataupun di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Facebook boleh tanyakan soalan. Sementara itu boleh mengisi borang kehadiran dan borang penilaian ya untuk hari ini. Ada soalan? Ada satu soalan tu Ustaz Amirul. Okey. Daripada Cik ataupun Puan Nurul Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Contoh situasi. Seorang perempuan dia sedang solat berjemaah. Ketika solat lihat tempat sujud. Tanpa tak sengaja dia lihat seorang jemaah perempuan di hadapannya terselak kain di bahagian kaki dan terlihat sebahagian kaki perempuan di hadapannya itu. Apakah perlu dilakukan oleh situasi tersebut? Okey. Jadi nanti kita akan masuk syarat sah solat tadilah. Okey. Cumanya kita tak terang. Kalau berlaku terbuka aurat. Berlaku terbuka aurat tengah solat. Maka kita sebut kalau terbuka aurat disebabkan apa? Ditolak oleh angin sebagai contoh. Maka kalau kita tutup dengan cepat. Tutup dengan cepat tu cepat sungguh. Sebelum berlalunya kadar subhanallah. Mana sebut subhanallah berapa 3 saat. Jadi sebelum berlalu 3 saat tu kita dah tutup dah tempat aurat tu. Maka sebanyak kita kekal
sah dan kita terus boleh habis sempurnakan sembahyang sampai selesai lah. Jadi saya sembahyang, Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang tu, contoh sembahyang kat depan, sah pertama tak? Kipas besar kat depan. Dia main sekali kipas color kita, terangkat kita punya kain pelekat. Bila terangkat tu kita tutup. Serta-merta. Tak, sembahyang kita masih sah. Tapi kalau terangkat tu kita layan, sejuk hari ni, alhamdulillah. Tengah-tengah panas. Itu tak boleh lah, batal lah sembahyang. Jadi kalau terbuka aurat dan kita tutup dengan segera, iaitu sebelum berlalu qadar subhanallah, maka sembahyang kita masih sah. Jadi dalam masalah tadi tu, perempuan tu, bila terangkat aurat dia tu, tertutup terus ke ataupun terangkat lama baru tutup? Kadang-kadang terangkat lama boleh jadi angin sentiasa tolak situ. Kalau lama, maka batal lah. Lepas tu kita nak beritahu lagu mana? Wallahualam. Tunggu habis sembahyang lah kot. Tak, ataupun kita tambih apa? Tepuk kalau perempuan lah. Tepuk. Ataupun kalau lelaki subhanallah. Sebut subhanallah dan tambih dengan menepuk ni. Tak, itu bukan sekadar untuk kita tegur imam salah. Dia untuk menegur benda yang berlaku dalam salat. Tengah-tengah sembahyang ular masuk. Tak kena innalillah, tunggu mati seorang bawa innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita pun subhanallah. Jadi jemaah pun akan perhati. Tak. Sebab jemaah ni dia fahamlah imam tak ada salah benda. Buat kawan ni subhanallah ni. Jadi dia pun mungkin perhati dengan mata dia ada ular. Maka dia buatlah perkara yang sepatutnya dia buat. Tak. Jadi kalau dalam masalah ni bolehlah tepuk. Kita perempuan kita tepuk. Kalau dia tak perasan tu, habis sembahyang lah beritahu dia balik. Itu pun kalau membatalkan. Kalau aurat tu terbuka lama, lebih daripada kadar subhanallah, itu batal, kena beritahu dia balik lah. Kalau buka terus tutup, yang tu tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Okey. Boleh tak? Yang bertanya okey ke? Faham ke? Okey, faham Ustaz. Okey, barakallahu fiik. Boleh tak? Jelas tak? Okey, faham. Dia dah komen, faham. Alhamdulillah. Soalan lain? Ada satu lagi Ustaz. Dari Sherry Adam. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, adakah orang yang disihir dikira sebagai hilang akal ataupun tidak mumayyiz atau gila sebentar? Bagaimana dengan ibadah mereka? Jika sihir itu sehingga membuat mereka tidak sedarkan diri ataupun pengsan sehingga luput satu waktu solat contohnya. Macam mana tu Ustaz? Okey. Antara syarat sah sembahyang kita sebut apa? Mesti ayakuna aqilan, mesti berakal. Tidak berakal ni boleh berlaku dengan banyak sebab lah. Antaranya pengsan. Jadi saya dulu masa kecil, tapi kecil tak balik lagi. Ala kulli hal sebagai contoh. Tak, saya ada satu penyakit lah. Jadi banyak kali juga kena bedah. Okay. Jadi kalau saya diberi ubat bius sebelum masuk Zuhur dan saya sedar selepas habis Isyak, ketika waktu subuh sebagai contoh lah. Lama sangat tu gayanya. Tak. Jadi solat kat tengah-tengah tu saya tak wajib qada. Sebab apa tak wajib qada? Ketika itu saya ni tidak dianggap sebagai akil, berakal. Tidak dianggap sebagai berakal. Berbeza kalau tidur, tidur dia dianggap sebagai berakal lagi lah. Jadi kalau tinggal solat sebab tidur kena qada. Tapi kalau gila, pengsan, tak, itu pun pengsan dengan tidak sengaja lah. Macam saya tu tidak sengaja lah. Sebab dipaksa untuk dibedah. Kalau ikut hati tak nak pun. Jadi ketika tu tak bersolat lah. Jadi masalah orang yang kena sihir ni, kita kena tengok bahagian tu lah. Adakah hilang akal tu sampai ke tahap lagu tu? Tahap apa? Tahap macam orang gila, tahap macam orang apa nama tadi? Macam orang pengsan. Kalau kena sihir tapi masih boleh berfikir dengan baik, boleh mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Mana boleh makan, minum, buat perkara asasi sendiri, maka masih wajib dia sembahyang. Masih wajib dia sembahyang. Tapi kalau kena sihir sampai tahap tak boleh berfikir dah, jadi bongok, bengong lagu tu. Ada sebahagian boleh jadi ada lah.
Nenek saya akhir hidup dia tu dia nyanyuk. Tapi nyanyuk pun sembahyang. Jadi masalah nyanyuk, masalah kena sihir, dia kena tengok tahap akal dia tu. Setara mana? Kalau masih boleh berfikir dengan baik, tahu lagi waktu solat, kenal lagi orang, tak pat-pat waktu tertentu je dia tak berapa nak segar, tak berapa nak tu, kena sembahyang lah. Tapi kalau sepanjang waktu dah nyanyuk, nama sendiri pun tak ingat, sembahyang pun dah tak erti, nak ambil sembahyang pun dah tak tahu. Dan itu Allah Alam, itu mungkin dah termasuk adik-beradik kepada gila, tak wajib sembahyang dah, Allah Alam. Jadi masalah sihir tu memang kena check betul-betul. Kena tanya doktor pun satu hal juga. Ni kena sihir. Jadi boleh jadi doktor perubatan mungkin tak tahu nak tu sihir. Alhamdulillah tanya daripada sudut mental ni, mental kawan ni. Sudut mana? Adakah dikategorikan ke sampai ke tahap gila ataupun dah akan jadi rumit jugalah, mana masalah dia agak berangkai gitu. Tu. Kalau Boleh? macam saat saya lah, kalau macam orang yang isu sekarang ni yang mental health apa semua tu macam dia bunuh diri ke apa ke, ataupun dia tak solat ke sebab dia ada masalah mental health, adakah juga dia dikira sebagai mukallaf? Maksudnya kalau dia bunuh diri ke, macam mana hukum dia tu? Mukallaf disebut syaratnya mesti akil dan balik. Kita nak bincang pasal akil tu. Berakal. Okay. Allah Alam, yang saya nampak dia berakal. Dia masih berakal. Dia bukan gila. Dia bukan pensan. Tapi dia tak boleh nak kawal emosi. Mungkin lebih pada emosi kot. Rasanya benda ni dah dibuat kajian kot. Kena tengok balik lah. Sudut fikih semasa ni. Kalau sihir, kalau sakit mental macam tu kan. Adakah dia anggap sebagai tahap gila sampai menggugurkan kefarduan sembahyang? Itu Allah Alam. Kita. Itu saya itu kalau ada orang ustaz ni boleh kongsi, kita sila kongsi lah. Saya tak nak jawab secara pasti. Ada ni ustaz kalau koma. Koma ni akal dia boleh ni tak Ustaz Amirul? Tanya pelajar medik. Pelajar medik. Koma ni, dia koma kat sini ke koma kat badan? Saya rasa akal dia bergerak. Mana dia tahulah waktu siang, waktu malam, ni siapa dia, dia boleh berfikir dengan baik. Cuma badan dia tak boleh bergerak. Ke akal pun koma. Pelajar medik boleh peringkat dia. Pelajar medik. Ada ni lama ni pelajar medik dekat dalam ni. Macam mana koma tu macam mana? Saya pelajar pendengaran je. Hilang kesedaran. Hilang kesedaran. Hilang kesedaran. Tak sedar terus lah. Mana badan tak sedar, dia punya akal pun tak sedar. Tak. Allah Alam, maksudnya tak wajib lah kalau dah hilang kesedaran tu. Mana boleh kata gila lah tak? Gila sekejap lah kita sebut. Hilang akal sekejap. Tak boleh berfikir langsung dah waktu tu. Dia terhenti pada hukuman kita ke atas koma tu apa dia. Lepas tu sejauh manakah tidak boleh berfikirnya orang tu. Tak apalah, saya cuba rujuk balik. Jadi dua masalah yang saya akan rujuk. Pertama masalah yang at-taharah tu, mandi wajib tu dalam bab zawalul mani' tadi. Yang kedua masalah ni. Masalah apa? Masalah kalau disihir, kalau koma, adakah ianya mengangkat taklif seseorang, dengan mana kalau tak sembahyang pun tidak berdosa dah sebab tidak mukallaf. Itu saya akan tengok balik. Saya akan kaji balik lah. Rujuk benda yang patut. InsyaAllah ingatkanlah dua soalan tu. InsyaAllah. Allah. Okay. InsyaAllah. Okay, so jadi kita dah sampai ke 4.12. Saya minta maaf, kami dari pihak majlis minta maaf kerana kami terlebih 12 minit.
apa pun insyaAllah tuan dan puan sekalian, semoga tuan-tuan dan puan-puan para peserta mendapat segala ilmu yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan insyaAllah kita jumpa untuk hari yang terakhir pada hari esok iaitu pada 9.30 malam, dan pelajar-pelajar, para peserta boleh masuk pada jam pukul 9 pagi dah boleh masuk dah. Link akan diberi pada 9 pagi, alright? So insyaAllah kita jumpa pada hari esok, dan jangan lupa esok juga akan ada kahun. Ada quiz lagi untuk slot yang kedua. Jadi yang mana yang tak menang tadi, boleh usaha lagi. Fokus betul-betul pengajian kita dan murojaah ulang kaji dan bersedia untuk menjawab soalan seterusnya. Alright, jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaila bin Abdul Aziz kerana dah 2 hari beliau bersama dengan kita. InsyaAllah esok adalah hari terakhir kita bersama dengan beliau. Dan sekali lagi nak minta untuk buka kamera juga untuk kita bergambar. Biasalah Ustaz, setiap slot kena ada report. Ya. Laporan. Okay, tak apa. Alright, so dipersilakan untuk kita buka kamera sekejap untuk kita bergambar dengan Ustaz lagi. Dan praktek boleh get ready untuk snap gambar. Right. Okay. Kalau Ustaz Pelasan ada pelajar bernama Muzamin Daud, beliau adalah presiden masjid kami. Dia ada di situ. Masalah. Okay. Alright. So jadi saya rasa ini saja. Dipersilakan praktek untuk mengambil gambar. Okay, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okay, so terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kepada semua peserta dan semua pelajar di Google Meet maupun di Facebook. Jangan lupa isi kehadiran dan mengisi bola penilaian. InsyaAllah jumpa anda pada hari esok jam 9.30 pagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.